Untuk makluman semua, rasuah ni kita pada erti kata yang paling mudah adalah dia jika ditafsirkan daripada tafsiran rasuah itu sendiri, iaitu perbuatan penerimaan ataupun pemberian suapan untuk kita buat sesuatu perbuatan atau kita buat sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia konsep yang paling mudah iaitu dalam konteks KK rasuah ni kadang-kadang mesti ada beri, ada terima untuk kita buat sesuatu atau kita tak buat sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia maksudnya apabila berkaitan dengan tugas rasmi, kita kena berhati-hatilah. Yang tu boleh kaitkan dengan rasuah. Bagi kesalahan KK rasuah, dia ada kesalahan 4 kesalahan utama, iaitu Seksyen 16, 17, 18 dan Seksyen 23. Itu kesalahan Seksyen 16 dan 17, kesalahan meminta dan menerima. Seksyen 18 adalah kesalahan membuat tuntutan palsu. Seksyen 23 adalah kesalahan salah guna kuasa, di mana hukumannya adalah di bawah Seksyen 24. Di mana dalam bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009, dia tentukan hukuman iaitu penjara penjara tidak lebih pada tempoh 20 tahun maksimum dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi lah. Sebenarnya untuk kewajipan untuk melaporkan rasuah dia ada di bawah Seksyen 25, kewajipan melapor. So that means kita perlu melaporkan bila ada cubaan untuk sogokkan kita. Jadi bila kita nak laporkan tu, at least kita kena ada elemen dipanggilkan maklumat yang berkualiti. Saya beri kaedah yang mudah iaitu 5W 1H, iaitu how, what, where, who, when, where. Jadi maksudnya mesti ada macam inilah. Konsep dia mesti ada kejadian bila kejadian tu, di mana tempat kejadian tu, melibatkan apa tu melibatkan individu ke apa, dan siapa yang terlibat, dan juga kenapa rasuah tu diberi. Dan bagaimana rasuah tu diberikan. Yang tu dia ada 6 perkara lah yang untuk kita laporkan rasuah. Nasihat pada saya, jauhilah pada jenayah rasuah ni, sebabnya kesan dia terlalu buruk apabila kita akan tanggung. Pada konsep saya, di SPRM kami mengalu-alukan kedatangan anda sebagai tetamu yang diundang. Tapi kita tak nak jadi tetamu yang tak diundang ke SPRM nanti. Faham maksud saya lah kan? Okey, sekian. Terima kasih. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan seorang pegawai kanan dan 2 anggota polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Muar Johor. Kenyataan itu dipercayai berkaitan kes pegawai dan anggota polis itu disyaki terbabit isu rasuah berkaitan ujian saringan air kencing pesalah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein ketika mengesahkan perkara itu berkata, perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Sementara itu, kenyataan rasmi daripada Polis Johor turut mengesahkan perkara sama. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, siasatan selari sedang dijalankan Jabatan Pematuhan Standard JIPS PDRM bersama pihak SPRM. SPRM Pahang menahan 2 lagi pegawai polis berpangkat inspektor dan seorang berpangkat korporal serta seorang lelaki tempatan petang semalam. Ia bagi membantu siasatan kes terhadap seorang ketua polis daerah berusia 53 tahun disyaki menerima rasuah secara bulanan antara RM20,000 hingga RM50,000. Suapan diterima dianggarkan berjumlah lebih RM1 juta sejak tahun 2017 hingga 2022 bagi melindungi aktiviti pusat hiburan dan pusat urut di sekitar daerah kawalannya. Bayaran rasuah ini disyaki mengelakkan sebarang penguatkuasaan yang boleh mengganggu perniagaan itu. Manakala dalam tangkapan lain, 2 lagi anggota penguatkuasa imigresen yang berusia 41 dan 49 tahun juga ditahan petang semalam bagi membantu siasatan kes SPRM. Kedua-dua anggota imigresen yang ditahan itu disyaki meminta dan menerima rasuah daripada pemilik pusat-pusat urut di sekitar negeri ini bagi mempercepatkan proses pembaharuan permit kerja pekerja warga asing. Pengarah SPRM Pahang, Hairuzam Muhammad Amin atau Hamim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tetapi enggan mengulas lanjut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17 Kurungan Akta SPRM 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazil. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan etika dan integriti dalam organisasi. Antara punca berlakunya masalah kurang kesedaran dalam organisasi itu sendiri adalah
mereka mengambil ringan tentang etika dan integriti. Sebagai contoh, mereka mengambil mudah dalam kehadiran waktu bekerja, keberadaban di waktu pejabat, budaya kerja yang melepak ataupun mencuri tulang, tidak amanah dalam melakukan tanggungjawab dan sebagainya. Integriti bermaksud merujuk kepada nilai kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan mereka. Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja yang menuntut integriti. Contohnya integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat dan sebagainya. Di sini kami ada memberi sedikit cadangan menangani isu integriti dalam organisasi. Budaya, etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan pelaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Apa yang kami boleh cadangkan, pertama, memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat organisasi yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti dan beretika. Yang kedua, meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat yang diamalkan dalam semua bidang. Menggalakkan semangat bekerjasama di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi, beberapa ciri harus diperhatikan. Yang pertama, amanah, jujur, ikhlas dan sikap terpuji. Selain itu, orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang, iaitu mesti ada komitmen, mempunyai kesedaran kualiti, bersedia menerima perubahan dan tiada batasan waktu, tiada batasan masa untuk cemerlang. Komitmen daripada segala lapisan warga organisasi bagi meningkatkan cemerlangan organisasi adalah sangat dituntut. Seterusnya, kami akan menentang teori yang kami gunakan dalam tugasan kami adalah kami menggunakan teori konsiukialis, di mana teori ini merujuk kepada sesebuah tindakan di mana salah atau betul mempunyai kebergantungan kepada sesebuah keputusan atau tindakan yang diambil. Teori konsiukialis terbahagi kepada dua. Pertama, egomis dan kedua, utilitarianisme. Dalam teori ini, kami merujuk kepada teori etika egois. Bermaksud, setiap tindakan perlu mengambil kira kepentingan diri. Apa yang boleh disampaikan sini adalah mereka mengambil, sebagai contoh, mengambil rasuah itu untuk kepentingan diri dan kesenangan diri. Jika kita lihat pada situasi yang disediakan seseorang ayah memberi makanan bagi memberi makan, seseorang ayah mencuri makanan bagi memberi makan kepada keluarga yang kelaparan. Jika kita lihat situasi ini adalah satu tindakan yang salah. Yang kedua, jika kita lihat situasi kedua, abu merawatkan anaknya yang mencuri dengan tujuan mendidik. Teori ini boleh diaplikasikan dalam situasi yang baik, di mana seperti contoh tadi, seseorang individu mengambil langkah yang baik untuk mengundur diri situasi yang mencetus toksik kepada mereka. Di sekeliling beberapa contoh seperti mengumpat dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, integriti kompas kejayaan, iaitu berpegang pada janji, menghargai jasa, mematuhi peraturan, katakan tidak pada rasuah dan sebagainya.
Kesimpulan di sini adalah kesimpulan secara keseluruhan etika dan integriti amat penting diamalkan dengan cara yang betul bagi membentuk budaya kerja yang baik dan terus maju. Di akhir tugasan kami adalah melakukan lakonan semula dan lakonan ini hanyalah rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dengan itu kami mempersembahkan lakonan kami dan selamat menonton. Oh, okey jap. Berapa saman dia ada? Oh, ada 50 saman yang dia ada ni. Banyak. Terima kasih. Kamu. Minta maaf saya mengganggu. Okey. Puan, saya minta maaf. Saya tak boleh nak tolong puan dalam urusan ni sebab saman puan sejak 2-3 tahun lepas tu terlalu banyak. 50 saman ya? Ya betul. 50 saman. Saya perlu pergi overseas. Kalau saya baca doktor dia memang puan kena jelaskan. Tidak, puan boleh naik mahkamah. Saya tak nak tolong. Kalau puan nak merayu, puan boleh merayu dekat mahkamah nanti. Tolonglah puan. Di sini saya hanya tak ada masa menjalankan. saya nak pergi overseas puan. Ya, faham. Boleh tak saya minta dia tolong? Ramai yang merayu yang tapi saya tak dapat tolong. Puan. Jangan macam ni. Saya nak Cik. Jangan. puan tolong. Kita tak boleh macam ni, Cik. Selesai. Apa-apa puan tak boleh bagi saya macam ni. Banyak ni. Saya nak cepat puan. Saya perlu pergi overseas ni. Flight saya malam ni. Saya tak ada masa. Puan tolonglah saya puan. Kita Ya, selesai. saya faham. Itulah saya cuba tolong puan. Saya memang usaha. Saya akan cuba tolong puan. Selesaikan puan. Saya akan keluarkan resit. Saya akan tolong puan, jangan risau. Puan jangan risau. Kira selesai puan. Apa puan? Puan boleh sila ke kaunter sebelah. Saya akan berurusan dengan puan di kaunter sebelah. Jangan risau, saya akan tolong puan. Apa-apa pun saya tolong puan. Terima kasih puan. Rasa bosan lah aku nak ajak Farid pergi lepak aja. Bekaklah cerita Korea. Farid, Aku cik cerita tu. jom pergi lepak, bosan lah. Pergi lepak minum ke apa ke, jom. Orang di mana? Wah, bestnya. Jom Farid. Ajak Farid je ke? Kita orang tak ikut juga. Puan ikut. Ikut. Jangan. Farid, kau belajar Farid? Belanja. Okey. Pergi jom minum jom. Kita nak minum apa? Bos tak ada ni. Jom. Bowling lah. Kerja pun tak ada. Malah hari kerja. Ada Jom lah. Jom. Tak mana nak minum. Sementara bos tak ada ni. Kita duduk. Boleh je lah. Belah lah. Alah, bos ada pulang sok lah dia.